Di dalam surah At-Talaq ayat 7 menyebut liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan sesiapa yang disempitkan Allah Subhanahu wa taala rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka berilah nafkah mengikut sekadar kemampuan dia. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesenangan selepas didatangkan kesusahan. Ini adalah ayat yang menyebut tentang nafkah seorang suami kepada isteri dan kepada tanggungan dia lah. Ayat yang disebutkan ini adalah ayat yang disebut secara jelas tentang tanggungjawab suami kepada isteri dan tanggungan dia. Di dalam kitab Mu'tamad dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, nafkah dikategorikan sebagai memberi makan, tempat tinggal dan pakaian yang asas. Para ulama juga menetapkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj, menetapkan beberapa perkara yang asas yang perlu ditanggung oleh suami. Yang pertama sekali ialah makanan, yang kedua barang-barang dapur, yang ketiga pakaian, yang keempat tempat tinggal, dan yang kelima ialah alat-alat untuk membersihkan diri. Yang keenam, jika isteri dah terbiasa dengan pembantu rumah, dia daripada kecil dia hidup disediakan pembantu rumah, maka adalah menjadi tanggungjawab suami untuk menyediakan pembantu rumah kepada isteri mengikut sekadar kemampuan dia. Okey, menurut kaedah ini para ulama berpandangan bahawa dalam nafkah yang keempat iaitu menyediakan tempat tinggal, yang mana menjadi kewajipan bagi seorang suami pada masa ini. Apabila kita lihat rumah pada zaman ini, rumah yang tidak ada elektrik dan air adalah satu rumah yang tidak lengkap, kecuali rumah-rumah yang mana dalam kawasan pendalaman yang mana tidak ada supply elektrik dan air. Jadi menurut para ulama adalah menjadi kewajipan para suami untuk menyediakan ataupun untuk membayar bil api dan air, yang mana termasuk dalam perkara yang keempat iaitu menyempurnakan tempat tinggal bagi suami. Abu Mas'ud Al-Badri meriwayatkan daripada baginda Nabi SAW, apabila seorang suami menafkahkan rezekinya kepada isteri, wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatan, adalah ianya dihitung sebagai satu amalan sedekah kepada isteri. Jadi selain daripada memenuhi tanggungjawab dan tanggungan suami, dalam masa yang sama itu juga ianya adalah satu amalan yang mulia yang mana dianggap sebagai sedekah kepada ahli-ahli yang di bawah tanggungan dia. Di dalam riwayat lain, hamba Rasulullah SAW bernama Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Sebaik-baik dinar atau wang ringgit yang dibelanjakan oleh seseorang adalah dinar ataupun wang ringgit yang dibelanjakan kepada ahli di bawah tanggungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sila subscribe, komen dan share. Semoga bermanfaat kepada yang lain.